hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan, gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum. Assalamualaikum everybody. Hari ini KM nak bercerita tentang kisah seram. Kisah ini adalah kisah sebenar dan ianya berlaku beberapa tahun yang lalu sewaktu KM masih lagi bertugas sebagai seorang pramugari di sebuah syarikat penerbangan ternama di Singapura. KM telah bekerja di syarikat itu selama 25 tahun. Satu hari KM telah ditugaskan mengendalikan penerbangan ke Melbourne, Australia. Penerbangan ke Melbourne adalah penerbangan yang sangat meletihkan sebab kru kami dikehendaki untuk bertugas sepanjang malam. Setelah selesai tugas kami, sesampainya kru kami di hotel, setelah kami semua collect kunci bilik hotel, kami pun terus naik ke kamar masing-masing. Kami semua memang dah terbiasa benar lah bermalam di bilik hotel dan boleh dikatakan bilik hotel ni dah macam rumah kami yang ketiga. Sebelum korang tanya yang rumah kedua tu apa? Rumah kedua tu pesawat lah. Baik, kita sambung. Sesampainya di depan pintu bilik, kami semua ada rutin atau ritual kami yang tersendiri sebelum membuka pintu bilik untuk masuk ke bilik kami. Of course lah, termasuk KM sendiri. Lah, di negeri mana pun KM sampai, KM akan mengamalkan membaca Fatihah, surah Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi sebelum membuka pintu bilik hotel. Biasanya dalam perjalanan KM ke bilik, dari dalam lift lagi, KM dah mula membaca surah-surah tu until KM sampai di depan pintu bilik. Kemudian KM akan memberi salam dan barulah membuka pintu bilik tu. Ini adalah pesanan yang diberi oleh Abah KM sendiri dan telah menjadi amalan KM all these years. Alhamdulillah, disebabkan itulah mungkin KM tak pernah diganggu. Tetapi nak dijadikan cerita pada hari itu, KM boleh terlupa melaksanakan rutin ini. Begini sebab on the way berjalan ke bilik time tu, KM terlalu seronok sangat berbual dengan salah seorang rakan kru KM yang sama-sama bekerja dengan KM on that flight. Seronok sangat berbual sampai betul-betul terlupa. Jadi dengan tanpa membaca surah-surah yang KM selalu baca tu, KM pun buka pintu bilik hotel. Sebaik saja pintu itu terbuka, KM terdengar macam ada bunyi kaki orang sedang lari dari depan pintu yang KM buka tu. Bunyi itu kedengaran seperti terus menghala ke tingkap bilik. Bulu roma KM serta-merta meremang. Sebenarnya kami memang dibenarkan untuk memohon menukar bilik jika kami rasa ada yang tak kena pada bilik tu. Tapi memandangkan persinggahan kami hanya untuk satu malam dan oleh kerana dah terlalu letih sangat waktu tu, KM membuat keputusan untuk tidak menukar bilik. Kawan-kawan KM ni semua ni dah masuk bilik masing-masing dah ni. Jadi apa yang KM lakukan lepas tu? Panik lah kak. KM pun tutup balik pintu. KM baca balik surah-surah dan lakukan rutin yang pesanan Abah tu, dan kemudian baru KM buka pintu tu balik. Kali ni bulu roma tak meremang. Jadi KM pun teruskanlah baca ayat kursi sambil berdiri di depan pintu tu, dan bila dah rasa macam confident sikit, KM pun proceed lah masuk bilik, unpack, settle down dan bersedia untuk beristirahat. Tapi pada malam tu KM mengalami gangguan. Lampu di ruang masuk pintu kamar tu adalah jenis motion detector atau lampu jenis mengesan gerakan, di mana jika ada pergerakan atau jika ada yang melintas di bawah, lampu itu akan ternyala dan setelah beberapa saat selepas tu ia akan terpadam sendiri. Now, satu malam tu
lampu kat depan pintu itu menyala, terpadam. Menyala, terpadam. Menyala, terpadam dengan sendirinya. Takkanlah ada lalat pula kan yang keluar masuk pintu aku. Kalaulah lalat pun, takkanlah lalat boleh tembus daun pintu, betul tak? Jadi apa yang KM buat? Macam-macam idea KM cari untuk lakukan sesuatu untuk hilangkan rasa takut. Television dah confirm lah, KM tak tutup dengan sound on sekali satu malam. Badan ni letih sangat ni, dah letih ni, tapi tak boleh tidur. So KM carilah semua kawan-kawan KM yang masih online di Facebook, WhatsApp, dan KM start berchatting. Yang pentingnya KM rasa KM ada teman dan tak terlalu keseorangan sangat pada malam tu. Bila dah rasa terlalu mengantuk, barulah KM teruskan bacaan surah-surah sampai KM tertidur. Alhamdulillah gangguan hanya setakat lampu menyala dan terpadam ajalah malam tu. Dah tak ada gangguan yang lebih teruk daripada itu lagi. Soalan yang bermain di fikiran KM sampai sekarang ni adalah, betul ke bunyi yang aku dengar waktu kat pintu hari tu adalah bunyi kaki orang berlari, atau hanya perasaan KM saja kot? Soalan kedua ialah, lampu yang menyala dan terpadam sendiri tu, adakah ia kerusakan elektrik atau memang ada mumut? Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared dah. Dia terus bercakap, Uncle, marilah sini. lepas itu gua cabut lari. Ayo, gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry sayang. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat